Rasulullah bagi amaran kepada seorang bapa kan, dia kata man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, Allah tak sayangi dia. Agama Islam ini bukannya agama mementingkan diri sendiri. Kalau kita tengok 5 rukun Islam itu, kesemuanya berkaitan dengan semangat ukhuwahan. Mengucap 2 kalimah syahadah, seorang itu jadi saudara se-Islam. Solat, ada solat berjemaah lebih baik daripada solat sendirian. Zakat mempersaudarakan di antara orang kaya dan miskin. Haji menghimpunkan umat Islam daripada berbeza bangsa dan negara. Puasa pula macam mana kan? Jadi Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam surah At-Tahrim, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Dan puasa itu, dia adalah perisai. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnah. Hadis Sahih Bukhari. Puasa itu adalah perisai yang melindungi seseorang itu daripada api neraka. Dan dalam hadis Sahih Bukhari yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lah. Barang siapa yang mendirikan Ramadan tu siangnya, malamnya dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan pahala pada Allah SWT, diampunkan baginya. Jadi bila kita gabungkan antara kedua tu, maknanya keluarga ini dia akan saling bekerjasama untuk menghidupkan Ramadan itu dengan sesungguh-sungguhnya supaya dia jadi perisai daripada api neraka dan supaya dia juga diampunkan. Perkara itu menjadi suatu amalan tahunan dan benda ini dibuktikan oleh dari zaman Rasulullah SAW sendiri. Seorang sahabat wanita, sahabiah, nama beliau adalah Rubai' Muawiz. Dalam Sahih Muslim, beliau menceritakan bagaimana apabila puasa itu disyariatkan, mereka berpuasa beramai-ramai bersama dengan anak mereka yang masih kecil. Dan mereka pergi ke masjid, mereka membawa anak mereka ke masjid dan mereka latih anak mereka itu berpuasa, dan bila anak mereka itu kelaparan, mereka bermain-main dengan anak mereka itu dengan permainan daripada bulu kambing biri-biri. Jadi itu macam mana para sahabat dahulu, mereka hidup bersama dengan keluarga mereka dan menghidupkan Ramadan, sehingga mereka jadi suka kepada ketaatan dan mencintai bulan Ramadan itu dengan puasanya dan sebagainya, hingga mereka menjadi golongan yang mengharapkan keampunan dan pembebasan daripada Allah SWT daripada api neraka. Jadi itu semangat dalam bulan Ramadan ini sebenarnya antara amalan yang paling afdal yang dilupakan oleh orang adalah menyambung silaturahim dan berbuat baik kepada kaum keluarga. Jadi dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, berpesan kepada Bani Israel dan kepada umat Muhammad SAW, wabil walidaini ihsana wabdil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baiklah kepada ibu bapa, zawil qurba, maknanya kaum keluarga yang terdekat, dan kemudian barulah anak-anak yatim dan golongan miskin. Jadi maknanya keluarga tu berada di tangga yang cukup tinggi, golongan yang perlu kita berbuat baik. Jadi kalau itu di bulan-bulan biasa, macam mana pula dengan di bulan Ramadan? Jadi berbuat baik kepada kaum keluarga itu, kepada ibu bapa lebih-lebih lagi, dan ibu bapa berbuat baik kepada anak. Kan Rasulullah bagi amaran kepada seorang bapa kan, dia kata man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, Allah tak sayangi dia. Barang siapa yang tidak berlaku rahmah, Allah tidak berlaku rahmah dengan dia. Jadi dalam Ramadan ni kita bersifat rahmah kepada kaum keluarga pada waktu berbuka, di masjid, sahur, dan mentaati Allah SWT, memelihara panca indera dan sebagainya. Jadi semoga kita mengambil semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.